Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kecergasan fizikal. Cikgu dah pernah share dah pasal slide ni. Jadi hari ini cikgu akan terangkan lebih mendalam. Okey, semua boleh rujuk buku teks muka surat 104. Okey, kita teruskan. Okey, kecergasan fizikal adalah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Okey, komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Ada 5 elemen yang perlu kamu tahu, iaitu kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan juga komposisi tubuh badan. Alright. Komponen kecergasan berasaskan kesihatan. Dia ada lagi satu komponen kecergasan, iaitu berasaskan motor. Tapi tingkatan 1 kita belajar berasaskan kesihatan dulu. Alright, kita tengok apa yang diterangkan dekat sini. Kapasiti aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot. Dia gabungkan dua-dua kat sini. Sebenarnya tu adalah dua benda yang berlainan. Okey, kelenturan dan juga komposisi badan. Okey, cikgu akan terangkan sampai kita tengok je lagi. Okey, yang pertama sekali adalah kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular. Okey, ini adalah berkaitan dengan kita punya keupayaan jantung untuk bekerja dalam jangka masa yang panjang. Okey, kekuatan dan daya tahan otot adalah berkaitan dengan kita punya otot. Nanti cikgu akan terangkan. Okey, kelenturan ataupun dikenali sebagai flexibility. Okey, ini yang biasa kalau kita tengok dekat orang yang main acara gimnastik, dia memerlukan kelenturan yang maksimum ataupun kelenturan yang baik. Komposisi badan, kita nak tengok lemak badan kita berapa, lepas tu kita punya tinggi, berat dan juga kita punya isi padu otot. Dia ada cara-cara untuk ukur dia. Okey, prinsip fit ini dia diringkaskan daripada perkataan frekuensi, intensity, time dan juga type. Okey, FITT. Okey, fit ini dia berkaitan dengan kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular. Kita tengok apakah maksud F. F adalah frekuensi ataupun kekerapan, bermaksud kekerapan melakukan latihan. Kita digalakkan untuk sekurang-kurangnya bersenam 5 kali seminggu, seperti berjalan laju, jogging, berenang dan juga bersenam aerobik. Okey. Ini adalah antara contoh-contoh latihan yang melatih kapasiti aerobik kita untuk meningkatlah. Okey. Apakah itu intensity pula? Intensity bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Sebagai contoh, macam kita berlari tu. Berlari sama ada kita berjalan laju, jogging, ataupun kita lari becut. Itu adalah intensity yang berlainan. Ataupun kita lari dekat jalan yang rata dengan jalan yang berbukit. Mana satu lagi susah? Mestilah jalan yang berbukit kan. Jadi itulah maksudnya intensity yang berbeza. Lepas tu contoh lain adalah permukaan tanah. Orang kata kalau kita berlari dekat pasir, kita akan lagi penat. Tapi kalau kita lari dekat pasir untuk training, kita akan lari lagi laju dekat kawasan yang rata. Maksudnya intensity lebih tinggi bila kita lari dekat pasir. Ada orang dia training lari dekat pasir. Okey, semakin tinggi intensity latihan, semakin tinggi denyutan nadi atau degupan jantung. Okey, bila kita buat latihan, kita kena monitor kita punya heartbeat supaya tidak lebih daripada limitnya. Okey, time atau masa yang diperuntukkan untuk membuat sesuatu aktiviti. Okey, untuk sesuatu aktiviti kita boleh buat selama 30 hingga 60 minit. Okey, itu sekurang-kurangnya lah. Okey, kalau macam orang yang dia ada kerjaya dalam sukan, dia training pagi dan petang, satu sesi training dalam 2 jam macam tu, itu dah level lain lah. Kalau macam kita yang biasa ni,
sekurang-kurangnya 30 minit. Dan dia punya kekerapan adalah macam cikgu cakap tadi, dalam 5 kali seminggu. Okey, type ataupun jenis, iaitu bermaksud jenis-jenis aktiviti yang kita lakukan yang berbeza dan memberi kesan yang lain terhadap komponen kecergasan. Contoh macam buat tekan tubi, kita fokus otot dada dan juga lengan. Lepas tu sit up untuk otot perut. Dia jenis-jenis yang lain. Kita boleh pelbagaikan macam-macam jenis aktiviti dalam satu masa. Okey, capacity aerobic. Ni baru masuk penerangan ni lah. FITT tadi tu antara dia punya contoh-contoh latihan, konsep dalam capacity aerobic. Okey, kita tengok penerangan dia. Capacity aerobic ialah keupayaan individu untuk kekal melakukan sesuatu aktiviti yang menggunakan tenaga aerobik dalam suatu tempoh masa. Tenaga aerobik ini bermaksud suatu aktiviti yang dilakukan dalam jangka masa yang panjang. Ada orang kata dia aktiviti yang kita buat lebih daripada 30 minit. Barulah itu dipanggil aktiviti aerobik. Individu yang mempunyai tahap aerobik yang baik mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu. Okey, antara aktiviti yang dapat membantu meningkatkan kapasiti aerobik ialah berjoging dan senarobik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan aktiviti fizikal untuk tempoh yang lama sebelum lesu? Okey, kepentingan dia dekat sini contohnya macam kalau kita dah penat, kalau pelajar lah, dah penat seharian, pergi sekolah, bangun pagi, pukul 2 dah balik kan. Kita dah belajar, dah perah otak daripada pagi sampai tengah hari, dan nak petang dah pun baru balik. Dan petang tu kita boleh sambung lagi buat aktiviti lain. Itulah contohnya. Dia boleh. Okey, rancangan latihan aerobik ini ada jadual dia dekat sini. Frekuensi senaman 3 hingga 6 kali seminggu, zon 60 hingga 70% daripada kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum kita adalah kamu tolak umur kamu dengan 220. Okey, 220 tolak umur kita. Macam cikgu umur 27, tolak 220 jadi 193. Jadi itu adalah kadar nadi maksimum cikgu. Okey, jadi kita kirakan 60% daripada 193 tadi tu dapat berapa. Itu adalah cikgu punya zone intensity. Kita kalau macam maksudnya kalau cikgu dah lari, kalau dah sampai 60% daripada 193 tu, cikgu kena stop. Sebab apa? Itulah target kita. Macam tu. Kalau training atlet-atlet, dia ada dia punya target-target macam tu. Okey, masa senaman 30 hingga 40 minit. Jenis senaman latihan aerobik. Okey, apakah latihan aerobik yang boleh dilakukan? Kita tengok slide seterusnya. Okey, ini dinamakan latihan lita. Okey, latihan lita ni dia ada stesen-stesen dia. Macam yang ditunjukkan ni adalah, yang pertama sekali adalah cone A. Cone A kita kena buat jumping jack 10 kali. Lepas tu cone B buat burpee 5 kali. Cone C buat skipping 10 kali. Cone D naik turun bangku 10 kali. Ini adalah contoh latihan lita. Okay, A, B, C, D. Bila dah buat macam tadi kita cakap kan, 10 kali, 5 kali, 10 kali, 10 kali kan. Lepas tu itu dah kira habis satu set. Macam tu. Ini dengan kapasiti 60 hingga 70%. Kalau nak kapasiti lagi tinggi, dia akan tambah lagi station. Ada sampai, ini baru 4 kan. Ni ada 4. Ada yang sampai 6, sampai 8. Dia ada macam-macam lagi dah aktiviti. Ini dia punya penerangan macam mana nak buat aktiviti. Ni kita tak payah tengok sangat sebab itu akan kita buat amali nanti. Okey, jadi kini kita belajar pasal kapasiti aerobik dulu hari ni. Nanti kita akan sambung lagi mengenai kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan juga komposisi badan. Okey.